Assalamualaikum, kita berjumpa lagi dalam another episode of Review Rabak dalam channel Bola Rabak bersama saya, Jo Zakaria, yang tetap tak ada sabar mengenai. Okey, alhamdulillah ada episode of Review Rabak di mana kali ini aku akan review tentang satu jersey yang ramai sangat duk minta, yang di mana daripada tak keluar lagi jersey ni sampai release, sampai habis stok, sampai aku tak tahulah sampai lah orang dah minta aku review jersey ni. Alhamdulillah aku berjaya dapatkan juga jersey ni. Nak tahu jersey apa? Of course lah, apa dah tahu, apa dah tengok kan poster dah. Apa dia lah, duk tanya apa lagi. Memang apa tahu lah, jersey Kedah. So apa yang menarik? So apa pendapat aku tentang jersey Kedah? Apa tu Ustaz? So apa abang semua, kita masih lagi berada di dalam bulan puasa. So macam mana? Masih berpuasa ataupun ya. Dan aku harap semua berpuasa penuh lah. Pada adik-adik tu tahan-tahan lah puasa sat je. Bukannya lama buka mata, kejam mata buka puasa. So perbanyakkan amal ibadah untuk dalam bulan puasa ni. Pahala dia berlipat kali ganda lah, macam kita semua tahu kan. So aku doakan apa semua berada dalam keadaan sihat sejahtera sepanjang bulan puasa ni. So macam aku kata tadi, jersey Kedah ni daripada sebelum rilis lagi, sampai dah rilis, sampai dah habis stok, sampai dah restock tu dia punya orang duk minta aku review. Kami banyak. Bukan kata aku tak mau review, awal-awal itu masalahnya aku tak berjaya untuk dapatkan jersey Kedah. Stok dia cepat habis. Aku tak tahulah berapa banyak loto keluarkan untuk jersey Kedah ni. Memang settle. Hari pertama ke hari kedua jual dah settle. Aku tak faham berapa banyak. Aku tak faham lah di mana season ni banyak brand-brand buat keluar sikit ke apa, aku tak tahu. Hampa semua ni tak ada ke data penjualan daripada season lepas? Ya, aku faham mungkin di mana penjualan tak boleh nak compare season lepas dengan season ni, sebab season ni ialah kita berada dalam pandemik punya new norm ni kan. So depa nak kena adjust lah. Tapi takkanlah hampa cut hampa punya stok tu sampai suku. Tak masuk akal. Tahun lepas punya stok berlambak-lambak, sampai season ni pun duk jual lagi. Tapi takkanlah daripada season lepas punya data buyer, data sale hampa tak boleh nak convert untuk jadikan panduan ataupun reference untuk keluarkan stok tahun ni. Benda aku tak faham. Benda tu yang paling aku tak faham sebenarnya. Dengan awak keluar sikitnya dengan pre-ordernya. Pre-order untuk brand baru aku faham. Mungkin mereka tak ada lagi database apa semua. So maybe untuk brand baru, especially brand lokal kita, untuk buat pre-order tu, okey lah, aku faham lah. Mungkin baru masuk, especially kaki jersey kan, baru masuk dalam Liga Super, Liga Premier. So mereka tak ada database lagi. So mereka tak tahu berapa banyak pengeluaran mereka perlu keluarkan untuk season ni. Ni satgi ada, bukan satgi lah, memang orang duk kata aku ni memang backup kaki jersey kau dah. Aku tak backup mana-mana brand pun sebenarnya. Kalau brand tu betul, aku kata betul. Brand tu salah, aku kata salah. Macam kaki jersey sekalipun, walaupun aku duk kata kena bagi peluang bumbang-bumbang, sama juga kaki jersey kena ambil peluang dan ruang yang diberikan kepada mereka ni. Macam contohnya isu pre-order lambat dapat apa semua ni. So kaki jersey kena ambil take note lah benda ni. Dan benda dah mereka dah take note pun. Aku confirm mereka dah take note. So untuk improvekan lagi di next season lah. Untuk season ni nak kata apa, benda dah berlaku, kita tak boleh nak buat apa lagi. So kita harap improvement untuk next season lah. Season ni mana yang kaki jersey boleh improve secepat mungkin. Especially dari segi delivery apa semualah. Macam contoh 93 Sport pula isu kena cancel order. Order away dah tak ada, away ada home. Banyaklah isu 93 Sport. Aku rasa yang paling banyak isu, tapi orang macam tak berapa nak petikaikan sangat. Aku tak tahu pasal apa. Kalau nak di-comparekan lah, aku rasa isu untuk jersey season ni, 93 Sport paling banyak isu dari segi jualan berbanding dengan kaki jersey. Kaki jersey still lagi kita boleh nampak apa semua. Tapi 93 Sport isu dia banyak sangat untuk jualan ni. Tapi dia tak hype macam kaki jersey punya isu. Aku tak tahu pasal apa. Mungkin mereka memang betul-betul support lelo yang antara mereka yang mereka bising, mereka tak bising kat luar. Tapi lagi banyak isu lah dekat 93 Sport banding dengan kaki jersey. So tu macam aku kata, harap season depan akan improve lagi lah semua benda ni. Dia sembang mula kan. Biasa aku bawa benda ni pergi hujung kan. Aku duduk merepek kat hujung. Aku merepek awal sikit. Ambil apa. So untuk jersey Kedah tahun 2021, aku dapatkan jersey home. Macam apa tengok. Ni dia jersey Kedah 2021. Home. Nampak? Puas hati apa?
Ini dia jersey Kedah untuk 2021 home, di mana Kedah menggunakan Lotto sebagai pengeluar jersey mereka untuk tahun ni, sama juga macam tahun lepas. Honestly aku cerita kat hampa lah ni, honestly aku sikit pun aku tak teringin nak beli baju Kedah. Aku tak tahu siapa. Dua-dua line aku tak apa nak berkenan sebenarnya. Tapi compare to home dengan away, aku lebih berkenan away dengan colour merah hijau tu, belang-belang tu kan. Tapi disebabkan dia sama dengan season lepas punya warna, tukar hijau sikit kat dalam, so macam tak mau aku nak beli. Tapi mengambil kira pada ciri-ciri elemen-elemen Kedah yang diterapkan pada negara jersey home, so aku memilih untuk dapatkan jersey home, di mana hampa tengoklah sendiri ada banyaklah elemen-elemen negeri Kedah tu kat sini kan. Okey. Tapi one thing aku tak excited sebab Lotto. Template sama, samalah. Tak tahulah. Maybe template tahun lepas ke apa, aku tak faham benda tu. So template dia sama macam tahun lepas punya template. So collar dia lain sikit lah, tu kain. Okay. So bila release hari tu aku tak faham depa jual baju ke jual awet. Tapi awet tu lawa. Boleh lah. Bagilah chai kat abang single ni. Okey, okey lah. Untuk jersey Kedah season ni tak wow sangat lah bagi aku. Biasa. So okey, kita tengok pada jersey ni. So collar dia bertindai macam ni. Dia V, apa dia panggil, aku tak ingat nama spesifik. Aku tak ingat nama, aku bukan tahu sangat pun nama spesifik untuk collar apa semua ni. Tapi hampa tengoklah collar ni. Dia bertindai macam ni. Dia sepatutnya V tapi dia tak V, dia macam O. So tengoklah, inilah collar dia. Dia bertindai macam ni. Dia menggunakan rib untuk collar. Dan kat dalam tu apa? Benda boring lah. Standard lah, biar jasa je kenangan. Benda yang sama. Aku dah kata benda yang sama je. So aku tak expect apa banyak sangat pun daripada Lotto ni. So okay, logo HD 3D TPU lah. HD 3D TPU silikon dipergunakan dan ada sedikit fabric kat dalam. Dan untuk logo Lotto pun HD 3D TPU silikon dipergunakan. Untuk sponsor Widat. Okey, tahun ni lain sikit. Sponsor dia Widat Langkah Suka. Untuk sponsor menggunakan vinyl dan di heat press kan. Mana dia? Untuk logo vinyl. Dan untuk sponsor-sponsor lain pun vinyl. Dia bukannya termasuk yang belakang. Ada Aisan, ada Kosmik Mesra Rakyat ni. Kosmik ni bas kot, tak salah aku. So untuk logo sponsor dan 1924 ni, ini semua vinyl. Ini bukan sublimation. So maksudnya untuk sponsor yang berada di atas baju Kedah ni, semuanya adalah menggunakan material vinyl yang di heat press. Dan untuk lengan ni, kalau hampa tengok lengan ni ada Lotto punya logo ni. Lotto punya logo dia pun HD 3D TPU silikon, dia pun gunakan material yang sama. So aku punya main concern tentang baju Kedah waktu first release hari tu adalah pasal dia punya kain. Okay, based on gambar yang aku tengok, orang kata, kain apa kain dia macam sama macam kain Aisan pakai untuk last season. So, sebab tu aku tak buat react video tentang baju jersey Kedah waktu depa launch hari tu. Aku tak confirm tentang kain yang digunakan sebab aku nampak kain tu macam sama sangat dengan kain yang Aisan guna untuk di season lepas. Di mana aku tahu Aisan dapat license untuk mengeluarkan menjadi distributor untuk Lotto dengan Amro. Dan kalau tak salah aku, Aisan juga mendapat license untuk produce baju Lotto dan Amro di Malaysia. So aku dah fikir, takkan Aisan menggunakan kain yang sama dia guna dekat Airsport untuk jersey Lotto Kedah tahun ni. So that's why aku tak buat react video untuk jersey Kedah awal-awal sebab aku confused bab tu. So aku memang tunggu jersey tu sampai kat tangan. So macam aku duk agak memang sama. Kain yang digunakan, kain yang sama. Kalau hampa boleh tengok. Ini Kedah, ini Terengganu punya last season. Tapi tekstur dia sama. Apa yang aku boleh kata dari segi kain dia ada kelainan sikit lah. Yang ni rasa lebih lembut dan lebih empuk. Ni rasa lebih lembut berbanding dengan jersey Terengganu last season. Dia tak reverse. Tapi memang rasa lain lah. Yang Kedah punya ni lebih lembut lah sebenarnya. Dan kalau dari segi ringan tu aku rasa
Sama ya GSM dia, aku rasa lebih kurang 145, 135, 145 GSM macam tu ya. Dia tak tebal sangat, dia tak tipis sangat. Tapi yang ni lebih lembut lah Kedah punya. Tapi tekstur untuk kain ni sama. Itu aku boleh katakan. So aku punya was-was tu, aku punya kemusykilan tu terjawab lah. Tapi kenapa menggunakan material yang sama? So by mean brand international ni sama-sama local, sama-sama sign, sama-sama dengan local brand. Tu hampa duk bangga apa sangat brand international kan. Buat ambil Malaysia je tak malu buat kat Malaysia juga duk bangga-bangga lebih pasal brand international lah, apalah, Toya lah. Baik pakai brand lokal kan, tak payahlah buat kelam ya. So dekat sini tulis apa? Buatan Malaysia. So kat situ memang sasah lah. Nampak? Made in buatan Malaysia. Made in Malaysia, betul-betul. Okey, so inilah jersey Kedah untuk 2021. So kat belakang dia ada tulis itulah kosmik bla bla bla. Serius aku tak ada mood nak cerita lebih pasal jersey Kedah. Kat tepi ni ada warna merah dia sikit ni, kat merah ni, nampak line merah ni. Okey. Okey, kalau tengok pada filosofi yang diterapkan pada jersey Kedah ni, apa boleh nampak butir apa ni? Biji-biji padi tu. Nampak biji-biji padi tu. Itu dah biji-biji padi. So okeylah, adalah ciri-ciri Kedah tu, ciri-ciri kenegerian diterapkan pada jersey ni. Tapi aku tak tahulah ni apa dia ni yang garis ni. Aku tak tahulah, adalah orang kata apa. Aku tak tahulah orang duk kata apa, tapi nampak macam rotan. Apa tahu tak rotan punya ni? Rotan kan ada duri-duri rotan tu kan. Dulu rotan tu kalau rumah orang kampung, rotan tu orang letak kat alang. Kat siling tu kan. Kat bahagian siling tu untuk apa tau? Untuk elak langsui masuk. Penanggai masuk. So kalau langsui ke penanggai masuk, berbelit lah katanya. Berbelit tali perut dia dekat duri-duri rotan tu. Aduh, tak tahulah. Aku tak tahu mewakili apa. Bagi aku bila aku tengok benda ni kan, ini umpama apa tau? Kenapa aku membuatkan aku nak beli jersey ni? Okey, satu ialah ada ciri-ciri elemen negeri tu, ada padi kat situ. Dan ini untuk aku interpret yang benda ni, yang garis-garis tu kan, adalah cakaran terakhir daripada sang helang merah. So, bye-bye. Dia cakap, dia belah. Adai. Okeylah, boleh lah jersey Kedah ni. Aku ambil size M, aku tak ambil size S untuk aku ada terfikir untuk buat styling aku untuk baju ni. Tapi size M dia pun sebenarnya agak ketat sikit lah. Tak ada lah ketat, okey lah, selesa lah. Tapi kalau size S tu lagi ikut body sebenarnya. Tapi size M ni dia besar sikit. So kat dalam tak ada apa kot. Dalam ada apa? Dalam tak ada apa. Kosong. Tak ada apa. Okey, saya aku try. Tengok kat badan macam mana. Walah wak lu. Ni dia baju size M. Bila aku pakai, inilah gayanya. Besar sikit lah. Biasa aku tak pernah lah beli baju jersey size M untuk Kedah. Tapi kali ni aku beli size M. So ni size M. Besar, agak labuh sikit. Tapi adalah aku styling yang aku nak buat untuk baju ni kan. Aku tak mau pakai macam biasa, nak lain sikit. So okey lah sebenarnya size M. Kalau size S, aku lagi prefer size S. Tapi ada idea lain aku nak buat untuk styling. So aku ambil size M. So tak tahulah, aku punya impression rating untuk baju ni aku boleh bagi bolehlah 7 daripada 10. Tapi tak tahulah, walaupun baju ni aku tak ada mood. Aku tak berminat langsung sebenarnya nak review baju Kedah ni. Tak tahu siapa. Serius aku tak tahu siapa. Tu dia macam boomerang tu. Ulang 2 kali. Tapi aku nak kata, tak tahulah, aku marah kat management kot. Dengan isu tak habis-habis, tak selesai, mentaliti kepala toya apa, aku pun tak tahu. Aduh, tak habis-habis nak cerita pasal sejarah. Cemuy lah, buatlah sejarah baru Apa tak rasa nak buat sejarah baru ke? Tak habis-habis. MB baru ni apa ada cerita pasal apa ni, dia beli tiket tapi tak tengok kan, orang minta tiket, marah, bagilah tiket hang beli tu. Aduh, hai. Nak ingat duk beli tiket, dah cerita beli tiket. Toya pun tiket tak beli dapat free. Pui. Cerita tak payah cerita lah. Tu semua sembang politik. FC Toya. Apa FC? Mana ada FC ke macam tu? Malah aku nak sembang pasal Kedah ni. So orang duk ingat apa ni, when it come to Kedah punya jersey, aku akan melambung-lambung puji ke sebab aku orang utara kan. So sorry lah, bagi aku macam ni lah. Kalau tak kena aku tak kena agak cerita dah. Bukannya aku nak lambung benda-benda. Kalau salah, kalau betul. Kalau aku suka, aku khabar aku suka. Tak suka, aku khabar aku tak suka. Simple. Life is simple bro.
Saya pun nak complicated keadaan. So baju Kedah ni bagi aku boring. Aku boring lah dengan baju Kedah, dengan pakai loto, template sama lah. Tak ada apa pembaharuan dengan lambat. Tapi ada isu baru ni, awal-awal ada orang share dengan aku, member dari Kedah share, dia kata kualiti teruk, heat press sengit, macam-macam benda lah cerita dia. By me, aku tak tahu lah sama ada tak ready ke apa, macam pengurusan tak pernah ready tu. Aduh, aku tak tahu lah. Dah lah, macam aku cakap tadi, dah lah hidup dalam sejarah tu, buat sejarah baru lah pula. Apa duk up sangat, serta-serta orang tu siapa? Aku tak faham lah, move on lah. Sampai bila kalau kata penyokong baik, pengurusan sama ya bagi aku. Mentaliti tak berubah dari dulu sampai lah. Cuba open sikit kepala otak tu. Cuba kembangkan sikit. Bila orang compare dengan kelab tu, kita bagi contoh JDT, hampa melantun macam apa dia meroyan tak tahu arah. Kan? Tapi itulah kenyataannya. Hampa tak mau tengok JDT, hampa tak mau tengok satu kelab yang progress dia boleh nampak daripada tak ada apa sampai ada segala-galanya. Ni pun kalau hampa tak mau ambil itibak ke, hampa pergi tengok kelab-kelab yang paling busuk pun, hampa pergi tengok kelab Thailand lah. Itu tak busuk lah, serta Thailand lagi better daripada kita sebenarnya. Tapi dah kalau kata JDT hampa tak mau duk main isu sentimen anak raja, duit banyak apa semua, dah hampa open sikit otak, pergi belajar sikit, pergi tengok sikit negara luar macam mana, pergi dengar, study. Bukan duk main buat pala tahu hampa dah. Aku marah. Hai. Marah sungguh, aku tak tahu hai. Sampai bila-bila aku tak tahu, nasib baik lah apa ni ujung-ujung ni Kedah duk pick up sikit lah game. Lah ni duk nombor apa? Nombor 1 JDT macam biasa. Nombor 2 Kedah kan. Nombor 3 itu Penang dah turun dah. So Kedah pun macam lah ni macam okey. Okey lah, boleh lah. Tak tahulah. In term of jersey, in term of management tetap pundek lah cerita dah. Nah, cerita dah pundek tak pundek management kan. Name set pun tak jual bahang. Name set pun tak jual, duk buat eksklusif Toya apa. Tahu untuk player je apa, ingat player beli ke name set? Dah apa print out lah gila bagi kat player pakai. Jual lah kat peminat. Apa duk simpan buat apa? Aku tak faham betul. Jual kat peminat apa dapat income. Kan apa? Aku tak tahulah. Weh, manajemen bola, bisnes bola ni bukannya sama dengan bisnes handuk kondang. Apa ni jual telekung ke, handuk manage negeri ke, benda yang berlainan. Sebab tu kena belajar. Ada kos sekarang ni kat universiti pun ada kos football management. Aku ada 2-3 orang member yang memang ambil kos tu. So, apa pergi belajar? Bukan buat pala tahu. Duk buat pala tahu tu yang orang nak marah. Ni confirm orang marah aku pasal video ni sebab aku duk taji, aku duk tutup Kedah punya management kan. Hampa nak marah-marah lah. Ini pendapat aku kan. So kalau hampa rasa hampa better, kalau hampa rasa mentaliti hampa tu bagus, mainlah kita bertukar-tukar fikiran. Senang. Kalau hampa nak masuk nak cerita apa ni aku tak setia pada kelab ke, dah hampa salah. Aku jenis orang yang dulu sanggup naik tiket, ambil tiket flight daripada KL balik Kedah semata-mata tengok bola, sehari esok tu aku balik. Jangan duk cerita pasal aku tak setia lah. Kita bercerita pasal progress club, progress pasukan, mentaliti penyokong nak kena tukar, mentaliti management nak kena tukar. Ini duk berpegang pada benda lama, duk sanjung orang tu sampai tak tahu lah apa dapat apa pun aku tak tahu. So sampai bila pun tak berkembang cerita dah. Kalau nak perkembangan, jangan kata management dengan fan-fan sekali kena tukar. Kena tukar dia punya mentaliti. Hampa nak berkembang, kita ada suara, fan ada suara. Hampa tengok macam Selangor punya fan dulu turun padang cek waktu player training, pitiau penyokong. Player. Bukannya aku kata kita nak macam tu dah, tapi suara kita ni, kita penyokong, tak ada penyokong apa ada pada tim? Siapa nak beli jersey kalau tak ada penyokong? Abang aku, siapa nak beli tiket? Siapa nak support tim kalau tak ada penyokong? Kalau suara penyokong tak didengar, kalau management tak mengambil peduli apa yang penyokong cakap, tunggulah kelab tu bye-bye macam tu je lah. Serta dah tak ada siapa nak support. Investor mana yang nak masuk kelab yang tak ada orang support? Memang tak ada lah. Terus ada orang support pun investor tak berapa mau masuk. Nak masuk pun tapi macam kerajaan negeri macam bodoh babi. Terus yalah, aku tak tahulah pasal FC lah, Kedah ke, Perak ke, apa ke, sama je lah. FC Toya apa, tak ada FC lah. FC sekadar nak lepas syarat ya, pukul mereka lah. So itulah, aku malas nak sembang banyak je pasal JC Kedah ni. Tapi apa aku boleh kata kan,
kita sebagai peminat, kita ada pendapat kita patut menyuarakan pendapat kita dan management patut dengar pendapat kita sebagai penyokong satu-satu pasukan. Dan penyokong perlu open-minded untuk progres pasukan, bukannya sekadar menyokong secara buta tuli, membabi buta saja. Kena, yang salah kita kata salah, yang betul kita sanjung, yang salah kita tetap salah. Tak bolehlah nak kata oh tak apa, kita bagi peluang, tak apa, nanti akan ada improvement, tak apa. Hang pun punya tak apa tu dah kelak hampa duduk situ sampai sudah. Tak ada perubahan. Pahang, Kedah, Perak sama lah. Nampak Perak, Pahang paling teruk. Aki kok. Okey guys, itu saja review aku untuk kali ni untuk jersey Kedah Darul Aman yang aku tak ada mood langsung nak buat review ni. Okey, aku minta maaf banyak-banyak pada siapa yang dah tunggu lama di sini, tapi itulah dia stok, bukan kata aku tak maaf. Aku nak buat jersey negeri aku. Cuma tak ada stok tak sampai kat tangan awak macam mana. So baru sampai, baru aku ada kesempatan untuk buat. So aku minta maaf banyak-banyak pada siapa yang duk tunggu tu. Terima kasih pada yang support. Terima kasih pada yang dah komen. Aku appreciate komen-komen hampa. Dan pada siapa yang nak bertukar-tukar dapat, siapa yang nak maki aku, pergi kat IG lah, kita jumpa kat sana. Aduh. Okey gang, aku doakan untuk kita semua, semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga puasa hampa mendapat keredaan dan mendapat pahala yang banyak untuk tahun ni. Okey gang, semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dilimpahkan rezeki yang banyak, dipermudahkan segalanya, dan puasa kita tahun ni bertambah pahala. Okey gang, yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk datang pada diri aku sendiri. Semoga kita berjumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum.